إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kekuatan, kesihatan, kelapangan masa ya untuk menuntut ilmu dalam siri mencari ke ganjaran-ganjaran besar di sisi Allah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Sudah tentu ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus menuntut ilmu dan menambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan kita kekuatan, keyakinan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang paling penting ialah Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Maka apabila telah berat timbangan kita, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita syurga yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita telah membicarakan beberapa yang berkaitan dengan ayat dalam surah Al-Ghashiyah. Ya, surah Al-Ghashiyah, di mana surah ini adalah surah Makkiyah yang menekankan tentang keimanan untuk menjadikan diri kita hamba-hamba yang beriman kepada Allah dengan keyakinan yang bersungguh-sungguh. Allah berfirman, kita bacakan surah itu sedikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Sudah datangkankah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberikan minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperolehi makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan kelaparan. Baik. Di dalam ayat ini jelas kepada kita secara umum ayat ini memang difahami. Ayat ini memang difahami secara kasar, yang mana hari ini kita telah pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan tentang satu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Apabila kita terangkan bahawa di sana nanti dia akan berlaku satu perubahan muka yang hanya Allah sahaja yang mengetahui. Perubahan itu yang mana disebutkan dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya, pada hari manusia itu diputihkan mukanya, dan pada hari itu juga manusia dihitamkan mukanya. Bagaimanakah diputihkannya? Wallahu a'lam. Teknologi di sisi Ar-Rahman sana lebih canggih daripada teknologi di muka bumi. Bagaimana Allah putihkan? Cuma diisyaratkan putihnya adalah disebabkan cahaya apa? Iman. Cahaya iman itu yang menyebabkan mereka itu putih. Kemudian diikuti dengan cahaya solat. Ya. Kemudian diikuti dengan beberapa cahaya, di antaranya cahaya orang-orang tua yang beruban di dalam keadaan mereka beriman.
Ya, lepas tu ikutlah cahaya yang mana Allah nak beri. Wallahu a'lam, ilmu di sisi Allah. Tetapi cahaya iman adalah usul ataupun asal cahaya yang akan menentukan muka seseorang itu diputihkan ataupun dihitamkan. Kalau tidak ada iman, maka dia dihitamkan. Dan masalah kalau iman dia tidak mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, risau kita. Ya, memang sudah tentu Allah tidak akan memutihkannya. Itu yang kita takut. Kalau akidah kita tidak mengikut secara yang dibawakan oleh ahli sunnah wal jamaah, dikhawatiri muka kita akan menjadi hitam. Ya, ini berdalilkan ayat yang Allah katakan dalam Al-Quran itu sendiri, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi syiqaq. Ya. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu wahai Muhammad beriman dan para sahabat, mereka itu akan mendapat petunjuk. Dan jika mereka itu berpaling, ya, mereka akan berhadapan dengan masalah, ya, besar. Mereka itu dalam keadaan berpecah, mereka itu dalam keadaan yang tidak clear, tidak jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dah tak jelas begitu kedudukan kita, maka kita akan termasuk dalam golongan orang yang rugi. Maka beriman, kita ulangkan balik, bertauhidkan seperti mana tauhid yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dan 3 kurun generasi yang terbaik. Baik, kita telah menjelaskan ayat berkaitan dengan ayat pertama, ayat yang kedua. Kemudian kita melihat kepada ayat yang berikutnya, amilatun nasibah, ya, bekerja keras lagi kepayahan, tasla naran hamiyah, memasuki api yang sangat panas lagi bernyala-nyala. Ini disebabkan muka-muka mereka ini yang dikatakan mukanya masam, mukanya dalam keadaan ketakutan, ialah disebabkan mereka melakukan amalan-amalan yang mereka menyangkakan amalan itu baik. Ya, ini disebabkan amalan yang mereka lakukan. Amalan yang mereka lakukan tidak kiralah amalan itu dalaman ataupun luaran ataupun ucapan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, setiap amalan kita ini akan dibicarakan di sisi Ar-Rahman. Setiap apa yang kita lakukan 24 jam itu, setiap second itu diambil kira di sisi Ar-Rahman. Ini yang menggerunkan kita. Ya, apabila dibicarakan, apabila diperlihatkan apa yang telah kamu lakukan, maka agak-agak kita lah apa yang akan kita dapat menyelamatkan diri kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Amilatun nasibah. Ya, mereka melakukan kerja-kerja kuat untuk apa? Kita melakukan kerja-kerja kita selama ini untuk apa? Sebenarnya kita melakukan kerja kita ini sebagai al-ubudiyah. Ubudiyah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita tidak ada penjelasan ataupun maklumat tentang pengabdian kepada Allah seperti mana yang dituntut, maka di situ amal kehidupan kita di atas dasar apa? Di atas dasar dunia semata-mata ataupun kemahuan hawa nafsu kita, maka semuanya itu akan dikira. Amalan akan tertolak jika tidak melengkapi 2 perkara. Apa dia? Pertama, ittiba'us sunnah. Ya, mengikut cara Rasulullah SAW, dan yang kedua, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 2 amalan ini, 2 perkara ini tidak boleh dihilangkan dari amalan yang dikategorikan sebagai amalan soleh. Kalau hilang salah satu, maka tidak dikategorikan amalan soleh. Pertama, ittiba'ur rasul. Yang kedua, ikhlas. Ataupun yang pertama ikhlas, kedua ittiba'ur rasul. Mesti berlaku dalam siri amalan soleh. Alangkah ruginya, ya, seseorang itu melakukan amalan-amalan sedar-sedar ianya tidak mengikut apa yang dituntut dalam 2 perkara. Oleh kerana itu, kalau tak salah saya bertemu dengan satu hadis, seorang itu melakukan solat selama 60 tahun. Ya, selama 60 tahun, tetapi di sisi Allah tidak ada nilai. Kerana apa? Kerana tidak sempurnanya rukuk dan tidak sempurnanya sujudnya. Itu dia, ya. Kita boleh faham dalam kedudukan yang begitu. Bila tidak sempurnanya rukuk, tidak sempurnanya sujud,
maka dalam siri amalan kita bab solat, dia tidak sempurna, maka tertolak. Subhanallah, bagaimana mereka yang melakukan solat hanya sekadar mengikut-ngikut sahaja. Alhamdulillah. Oleh kerana itu dalam siri menuntut ilmu amat penting kita menuntut ilmu dengan cara yang betul, yakni dari guru yang betul. Maka dengan cara yang begitu, insya-Allah kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat, yang boleh membawa kita kepada ganjaran pahala yang besar. Ya, kalau tak salah saya dalam buku yang saya tulis, di antara tajuk buku itu amalan-amalan ya yang akan menjadi debu berterbangan ataupun amalan-amalan yang tidak diterima. Kita lakukan punya begitu hebat, tiba-tiba di sisi Allah tidak diterima. Maka amalan-amalan itu akan menyebabkan kita menyesal di muka bumi. Tara orang yang pernah melakukan amalan soleh itu sendiri pun akan menyesal di akhirat. Ya, akan menyesal. Dia mengatakan, alangkah baiknya jika aku di muka bumi ini, ya Allah panjangkan balik ataupun hidupkan balik, aku nak lakukan lagi amalan soleh yang telah aku tinggalkan. Ya, itu di antara amalan orang yang dah buat amalan yang terbaik. Bagaimana amalan orang yang tidak dibuat secara yang terbaik. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi dalam bab ini kita mengharapkan pada semua jemaah untuk memahami ilmu ini dengan secara yang betul dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini supaya kita dapat jadikan ia sebagai amalan-amalan kita yang boleh mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat mempelajari dengan cara yang baik untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini dan beramal dengannya. Baik, dalam ayat ini apabila dikatakan ya bekerja keras lagi kepayahan, untuk siapa mereka bekerja keras lagi kepayahan ini? Kalau kita melihat daripada orang penafsiran yang diterangkan, ya yang mana ia menceritakan di kalangan rahib-rahib, ya di kalangan manusia-manusia, mereka melakukan amalan-amalan tetapi sebenarnya mereka hanya melakukan amalan yang tidak berfaedah. Mereka menyangkakan amalan-amalan itu adalah amalan soleh. Baik. Di dalam tafsir Ibn Katsir, dalam firman amilatun nasibah, kerana bekerja keras lagi kepayahan, yakni sudah banyak beramal dan menjadi lelah kerananya, namun demikian di hari kiamat dia dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Barqani meriwayatkan dari Abu Imran Al-Jawni berkata, Umar Al-Khattab melewati biara seorang rahib pendeta. Umar memanggilnya, hai rahib. Maka rahib tersebut melihat kepadanya. Lalu Umar memperhatikan dan ia menangis. Maka Umar ditanya, wahai Amirul Mukminin, apakah gerangan yang menyebabkan engkau menangis? Umar menjawab, aku teringat firman Allah dalam kitabnya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kerana bekerja keras lagi kepayahan, mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Ya. Kita tahu golongan rahib orang-orang Nasrani ini, ya, padri-padri mereka mengamalkan amalan di antaranya tidak berkahwin, sanggup tidak berkahwinlah konon, ya. Ataupun wanita-wanitanya pun serupa. Maksudnya mereka cuba melakukan amalan-amalan tabattul dalam kalimah Islam itu, kalimah bahasa Arab itu, yang cuba menjadikan diri membujang sepanjang masa. Ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita semua dah clear, ya. Tak ada yang bujang. Ya. Alhamdulillah. PKP punya hal kan, kahwin belaka. Alhamdulillah. Baik. Orang-orang Kristian ya, yang cuba melakukan amalan yang disangkakan amalan itu baik, lalu dengan secara kefahaman yang diberikan oleh Saidina Umar dalam perkara ini, dia melihat rahib tu, dia kesian. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amalan yang mereka lakukan berat. Mereka terpaksa berpuasa, mereka terpaksa itu ini, tetapi mereka ini termasuk dalam golongan orang yang beramal dimasukkan ke dalam neraka. Ya.
Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, agama ini bukan agama yang boleh dicipta oleh akal. Orang Yahudi yang disebutkan, orang Kristian ni disebutkan di kalangan orang apa? Orang yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi orang Kristian ini termasuk dalam golongan yang sesat. Ada pun orang Yahudi termasuk dalam orang yang dimurkai. Ya, kerana apa? Dia ada maklumat dan dia berkeras dengan fahaman dia tu. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat golongan Yahudi begitu, golongan Nasrani begitu, bagaimana kedudukan orang Islam? Terselamat ke? Tidak terselamat. Apabila Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, sataftariku hadhil ummah ila 73 firaq kullaha fin nari illa wahidah. Akan berpecah umat aku kepada 73 golongan. Semuanya ke dalam neraka melainkan satu. Apa maksud tu? Kita tidak perasan bahawa Rasulullah telah mengingatkan kita bahawa umat ini akan berpecah kepada 73. Semua mendakwa dirinya Islam, berhati-hati. Semua mendakwa dirinya pegang Quran, pegang sunnah, berhati-hati. Bukan semua orang yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah itu, mereka berada di atas manhaj betul. Bila kita menyaksikan golongan Syiah itu sendiri berpegang kepada Al-Quran, tapi Al-Quran dia lah. Tapi mentafsirkan Al-Quran, tang situlah bermasalahnya. Masalah yang besar di bawah adalah tentang penafsiran. Penafsiran Al-Quran dan penafsiran As-Sunnah, Al-Hadis, walaupun hadis sahih, tetapi tidak mengikut penafsiran salaf. 3 kurun yang terbaik, maka dia jadi rosak. Jadi rosak. Walaupun dia pakai serban besar daripada saya, janggut panjang daripada saya, ya, jubah besar lagi daripada saya, cantik lagi. Ya, tetapi kalau manhaj itu tidak mengikut seperti mana yang Rasulullah terangkan, mengikut fahaman 3 generasi terbaik, maka Islam mereka itu perlu dipertikaikan, perlu dijaga-jaga. Tuan-tuan dan perempuan, ini agama yang akan menentukan kita syurga atau neraka. Bukan boleh agama ini diambil sesuka hati. Agama ini menentukan syurga ataupun neraka kita. Dan berapa lama lagi kita nak hidup? Ya, nak hidup panjang. Tak boleh dah. Usia kita dah ditetapkan. Berapa lama usia? Tak ingat. Ya, Rasulullah kata apa? Kebanyakan umat aku adalah 60 ke 70. Bun, 60 ke 70. Tak nak jawab tadi. Ya. Itu umur kita. Expired date Rasulullah dah bagi tahu dah. Oleh kerana tu orang-orang yang berada di dalam kategori umur 60 70, kita terangkan, bagi tahu terus terang. Kalau pak cik tu masih lagi nak nyambut happy birthday dia tu, bagi tahu. Tak nak juga, aku nak juga. Pergi kita bagi kek kat dia. Tetapi kek yang berbentuk kubur. Ya, siap batu nisan. Siap hadiah baju kain kafan. Kerana apa? Waktu itu bukan waktu nak happy birthday, waktu nak menyambut sambut hari jadi, ya. Bukan masa dia. Masa itu masa yang dikata mencemaskan. Usia senja. Takkan usia senja kita nak kotorkan diri kita, pemahaman kita, akidah kita. Jangan. Usia ini menggerunkan, memang tidak dinafikan, walaupun usia muda tu kita akan mati. Tetapi usia yang 60-70 dah dikhabarkan oleh Rasulullah. Kebanyakannya. Ya, kebanyakan. Seolah-olah kita dah sampai kawasan Salak Selatan ni, nak pergi ke Baitus Salam, mencari tempat parking je. Dah dapat parking, masuk bakti ajal dah sampai. Misalan begitu. Ya. Kita dah sampai di satu tempat, hanya nak mencari tempat parking, dah parking, maka sampailah destinasi dan sampailah ajal kita bila
Allah tetapkan dalam 60 ke 70. Kejap. Dunia kejap. Ya, dunia yang kita duduk ni kejap, sementara sahaja. Ya, saya baru balik daripada Melaka ni yang menyaksikan sahabat, isteri sahabat saya, ya, kawan-kawan juga ke pangkat kawan-kawan meninggal, baru balik ni. Ya, dia meninggal semalam. Kemarin. Booster. Dia koma 2 bulan. Bukan. Koma 2 bulan. Ya, subhanallah. Sampai aja, tapi dia katakan lemah jantung lah. Muda lagi dalam 50-an, 51 macam tu. Ya, nampak itu 51 dah mati. Subhanallah. Kita pun sayu pasal yalah kawan ni mengaji Pakistan sekali, ya. Baik, ala kulli hal nak menceritakan. Itu orang yang muda, ya. Orang yang muda pun boleh mati, apatah lagi orang yang dah tua, memang dah sampai waktu dia. Ya, Allah bagikan lebih 70 tahun. Masalahnya kita itu di antara masalah apa dia? Masalah kita bila Rasulullah kata 60 70, dia 60 Masihi 70 Masihi. Tak. Dia 60 Hijrah. Ya, kalau kita 60 Masihi dan 63 Hijrah, berarti umur 57 tahun itulah waktu umur dalam Hijrah 60 Hijrah. 57 Masihi, 60 Hijrah. Subhanallah, ya, mencemaskan. Tuan-tuan dan perempuan, setiap hari kita mendengar berita-berita yang begini. Pacakkan iman kita kepada Allah. Ya, pacakkan beriman dengan kehidupan hari akhirat. Jangan biarkan kita dilekakan dengan kehidupan dunia ini. Ya, jangan biarkan diri kita dalam usia-usia yang dah confirm ajal akan datang, kita masih lagi leka. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah. Bekalan kita terlalu sedikit. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, jika iman kita sepasak seperti mana para sahabat, saya katakan perlu bersyukur sangat-sangat. Itu pasal kita dapat Al-Quran dan As-Sunnah ini mengikut fahaman 3 kurun terbaik di antara ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk memasakkan iman kita di dalam dada dan cuba mengikut, ya, apa yang Allah dan Rasul arahkan, had mana yang mampu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah yang bersifat maha penyayang, dia tak akan biarkan kita yang dah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan, ya, begitu saja. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia akan berikan ganjaran yang besar. Baik, dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa orang-orang di kalangan orang kafir dah confirm. Tetapi di kalangan orang Islam yang sebanyak 73 golongan ini, yang dikeluarkan satu golongan yang Rasulullah kata, hanya satu golongan yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Siapakah dia? Ya, yang disebutkan dalam hadis, orang yang mengikut jalanku dan jalan siapa? Ashabi ataupun khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Golongan yang mengikut Rasulullah dan golongan yang mengikut para sahabat. Apabila dikuatkan hadis, taraktu fikum syai'aini lan tudillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah Nabi. yakni hadis-hadis, yakni sunnah. Kita dah faham dah kalimah tu. Ya, hadis-hadis sahih. Bila sahih tu terus kita beriman. Jangan banyak bicara. Ya, terus. Dan siapa lagi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Hendaklah kamu di atas jalanku dan jalan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ya, khulafa ar-rasyidin dah confirm bagi saya beriman dengan hadis Rasulullah tanpa banyak bicara. Saya akan ikut. Kemudian Rasulullah kuatkan lagi hujahnya di dalam hadis, apa dia? Khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Rasulullah dan para sahabat adalah sebaik-baik manusia. Kemudian manusia selepas itu, yakni para tabi'in, anak murid kepada para sahabat. Kemudian tabi'in, anak murid kepada tabi'in. Maka mereka inilah yang akan mentafsirkan Al-Quran dan hadis dengan cara yang betul. Dan dengan cara itulah kita mengikut mereka dan mengikut jejak-jejak ulama salafus salih ini, supaya kita termasuk yang disebutkan ahli sunnah wal jamaah.
Ahli sunnah, mereka yang mengikut Rasulullah, wal jamaah, mengikut para sahabat. Okey? Jadi itu dia yang digelarkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana 72 golongan yang lain? Tuan-tuan dan perempuan, kalau dah Rasulullah kata 72 ini dimasukkan ke dalam neraka, maksudnya kita jangan pandang remeh. Maksudnya golongan ini ada. Ada sampai pada hari ini. Dah lengkap pun 72 golongan. Dah beranak pinak pun. Ya. Sama ada golongan tu Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Liberalisme, Pluralisme, apa lagi? Ya. Berbagai-bagai anti hadis, la ilaha illallah, berbagai-bagai. Masalahnya ilmu yang ada pada kita untuk berhadapan dengan perkara ini. Oleh kerana itu kita kena bersyukur kepada Allah dan ucapkan jazakallah khairan kathira kepada orang-orang yang bertindak untuk menyebarkan fahaman sunnah ini seperti Baitul Salam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri ganjaran yang besar. Di sana lagi ada Yayasan Ta'lim, di sana ada Baitul Sunnah, lagi yang saya pun tak tahu apa lagi kan. Tapi kita tahu ada. Dan kita mengharapkan bahawa dengan adanya dakwah yang begini tersebar, kita mendapat ganjaran pahala yang besar dan hidup kita berjemaah. Ini amat penting. Di saat-saat begini hidup berjemaah amat penting. Jangan biarkan kita terkontang-kanting seorang-seorang kita. Ya, aku nak aku seorang. Ataupun pergi di akhir zaman ni aku nak duduk di hutan-hutan. Jangan. Hidup cara berjemaah. Amat penting berjemaah di saat-saat begini. Apatah lagi kita ni dah ada gadget-gadget yang kita miliki ini. Ya, gadget-gadget ini berbagai-bagai masuk. Zoom kan. Berbagai-bagai. Betul tak betul semua ada. Bab agama start daripada satu golongan sesat sampai 72 golongan sesat semua dah ada dah. Kita pun excited dengar. Betul. Dia ni ustaz ni, dengar serbannya, kopiah dia, janggut dia. Dia kata Nabi Adam turun di Gunung Jerai. Kan jadi merepek tu. Apa lagi? Dia kata boleh baca zikir begini-begini ya, disebabkan dapat mimpi je. Tuan-tuan dan perempuan, jangan tertipu dengan jubah dan serban. Subhanallah ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dikenali melalui seseorang yang kita tengok pakai serban. Itu waktu kita tak faham Quran Sunnah. Waktu saya dulu mula-mula nak belajar, nak faham Quran Sunnah, duk tengok. Itulah. Ya, Quran kita tengok ustaz Tok Syekh tu pakai serban tu. Ya, ustaz tu pakai serban, kita tak pakai. Dia bukan ustaz kan. Tapi ialah kita kena fahamlah kaedah masyarakat. Saya menilaikan macam mana dulu yang pernah saya ceritakan, saya nak mengambil tarikat. Pernah ambil tarikat ni. Ya. Tengok tok guru tu. Bercahaya. Serban bercahaya. Ya, main. Subhanallah. Itu nilaian saya pada ketika itu yang tak faham. Saya join Al-Arqam. Ya, itu yang boleh lekat serban pakai cantik tu. Ya, pasal pernah join Al-Arqam. Dalam usia ialah mak suruh pergi ke Sungai Penchala, ikut program dari Perak pergi Sungai Penchala pasal dia ada tahunan punya program. Apa dia? Program kemah ibadah tu. Pergi. Bacalah zikir macam li khamsatun fi biha lepas solat tu. Mana kita tahu? Kita mencari. Pasal tengok Tok Syekh, di antaranya waktu tu masih lagi ada Ustaz Mukhtar Yaakob. Mukhtar Yaakob dah lupa dah. Dia di antara saya punya peminat. Ya, saya minat dia. Ya, itu Syari tu tak minat sangat. Mukhtar Yaakob tu saya minat. Dengan mukanya yang bercahaya, itulah konsep saya. Saya pergi ke tarikat yang saya ambil di Kajang tu. Tok guru dia muka bercahaya. Kita nilaikan di situ. Ialah nilai orang jahil. Oleh kerana itu kita kena faham elok-elok. Kadang-kadang kita kena bersabar dalam siri dakwah. Kefahaman mereka berbeza-beza. Ya, maka bersabar. Saya tertarik dari sudut tu. Ya, saya tengok tok guru bercahaya.
Lepas tu nak bagi tarikat Nasyabandi waktu tu. Ya, maaflah ikhwah yang sama-sama tarikat Nasyabandi tu. Ya. Siap mandi dengan 3 air. Air Zam-Zam, niatkan air Zam-Zam dulu, bukan senang nak dapat Zam-Zam kan. Okey, ambil air telaga tu mandi. Ya, niatkan air Zam-Zam 1, perahkan limau dalam baldi tu. Yang kedua, niatkan air telaga Kausar. Tuan-tuan dan perempuan, saya dah mandi air telaga Kausar. Auzubillah. Syar. Ya, tertipu. Itulah tertipu. Cuma yang jadi saya, yang ketiga air tu dah terlupa. Ya, sebab apa? Derhaka Tok Guru kan, terlupa. Jadi cuma saya tak boleh terima waktu itu bila tengok orang cium kaki Tok Guru. Di situ kita ada kefahaman sedikit. Ya, cium kaki Tok Guru. Ish, sujud tu mencium. Tak boleh terima. Lepas tu bila masuk satu bilik tu ada gambar lautan. Lepas tu ada ikan paus yang besar. Lepas tu ada lembu. Pada lembu tu ada 7 kepala. Itu semua dalam kitab kuning. Ya. Di situ saya kata ini Israeliat. Kita pun ada maklumat juga. Bukan ikut membuta tuli. Kan? Lepas tu tengah bersembang, ialah orang tua, orang muda, ada pula cucu Tok Guru, kan, umur 15 tahun. Bersembang, jin sana, jin sini, ya. Jin itu, jin gaduh. Dia cerita. Sambil tu dia isap rokok. Umur 15 tahun. Kita orang takutlah nak cucu Tok Guru. Seorang brother, seorang hamba Allah tu tegur. Ya, adik, kalau boleh jangan isap rokok depan orang tua ni, tak elok. Apa dia jawab? Makruh. Tok Guru kata makruh je, tak jadi masalah. Kata, Amboi, saya kata biadab budak ni kan. Kau ajar bagi saya tak boleh terima. Yang tu memang tak boleh terima. Ya, biadab, kau ajar. Okey. Jadi ala kulli hal saya dah taubat, okey. Jadi dalam bab yang begitu, bagaimana kedudukan agama kita sekarang ni? Ya, 72 golongan di antaranya pemikiran-pemikiran yang begitu. Ya, fikrah-fikrah yang begitu. Yang beramal bukan mengikut manhaj Rasulullah. Dahlah itu dengan Nasyabandinya, yang golongan Al-Arkamnya, ya, dengan satu fikrahnya, golongan itu, golongan ini. Tuan-tuan dan perempuan, dia bukan masalah fiqh. Kalau masalah fiqh kita tak bahaskan sangat. Ya, kenapa perbahasan kita cuba mendapat yang terbaik. Tetapi yang menjadi isu pecahnya ummah ini kepada 72 golongan adalah masalah akidah. Masalah akidah. Ya, kita ada guru kita di sini, Ustaz Asri Sobri, yang menguraikan begitu cantik dalam bab akidah. Ya, Allah hafizhu. Ya, di antara perkara yang berkait ini adalah masalah akidah. Oleh kerana itu wajib bagi kita memahami akidah seperti mana yang diimani oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Baru selamat, baru kita boleh terlepas daripada 72 golongan yang sesat ini. Jadi itulah penting, ya. Kadang-kadang kita melihat amalan-amalan kita hebat, ya. Kita amalan yang disebutkan amalan begitu dahsyat, tetapi dimasukkan ke dalam neraka. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Na'udzubillah. Bayangkanlah zikir saja boleh beribu, satu hari beribu. Ya, waktu saya ambil tarikat tu kena berzikir 100,000 ke, saya pun dah tak ingat. Tapi pegang tasbih tu macam ni, geding. Oh, kita ingat satu tak macam ni. Oh, dia jadi laju, kan? Kalau pegang yang picit-picit tu, sambil tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi ni pusing laju. Tak, alhamdulillah belum sampai, Syekh. Kalau anak melompat-lompat tu, rasanya jadi Tarzan lepas tu. Ya. Nauzubillah. Cuma yang ana ingat waktu, rasanya dah saya terangkan pada pelajaran yang lepas, waktu saya mengambil, saya dari Perak waktu tu, dari Setiawan ada 2 orang pergi. Memang nak ambil tarikat waktu tu. Memang khusus semata-mata nak ambil tarikat di Kajang ni. Waktu dah sampai kat KL, tengok tempat ni dulu kan. Inilah tempat aku ambil dulu. Kan?
Waktu pergi tu, okey, dibawalah oleh hamba Allah tu. Dah saya ceritakan bagaimana saya mengambil zikir. Rasa entah tak ada waktu tu. Sekejap, minum dulu. Bismillah. Maaflah. Jika ada para jemaah ataupun siapa yang berfahaman dengan tarikat tu, maaf. Ya. Kalau bukan datang daripada Rasulullah, macam mana saya nak terima? Saya menganut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya teringat di antaranya selepas saya mandi, ya, mandi 3 air itu, lalu saya dibawa untuk adalah dia peringkat pertemuan dengan Tok Guru apa semua. Lepas tu dia kata kamu akan menerima ijazah, ya, untuk mengangkat menjadi beramal dengan tarikat Naqsyabandi ini, ya. Kemudian cara dia, maka pada malam tu maghrib, ya, lepas solat maghrib kami pun buat acara. Pertama kita sambut Tok Guru macam sambut raja lah kan, kiri kanan berdiri sambut, ya. Dan saya dikatakan bahawa jika kamu bertemu dengan Tok Guru, ya, bila Tok Guru kata nama kamu, sebut ya. Bila dikatakan aku berikan ijazahkan tarikat zikir ni, kata ya je. Lepas je tu, naklah kamu berjalan, jangan pusing belakang. Maksudnya jalan reverse je. Ya, punggung tu ke belakang, jangan mengadapkan punggung tu pada Tok Guru. Biadab. Ya, tak boleh. Boleh kan? Okey, baik. Okey, pergilah malam tu dengan berserban, ya. Pergi. Maka bila pergi, saya malam tu ada 3 orang. Saya, kawan saya dan seorang lagi dari Melaka. Ingat lagi. Ya. Malam yang indah kan. Maka pergi depan Tok Guru, lalu Tok Guru pun dah tua kan. Muhammad Fadil, ya kan. Aku ijazahkan zikir, ya, kepadamu, tarikat Naqsyabandi apa sebut kepadamu, saya terima. Okey. Habis dah 3 tu, maka kami pun berundur lah, jalan berundur. Tak tahulah nasib baiklah, tak, kalau ada orang belakang waktu pum-pum lah kan. Tapi tengok, okey, berundur sikit duduk. Ya. Beginilah duduknya, Tok Guru di depan, lepas tu dia buat pusing kan, keliling, perempuan di balik sana lah. Keliling, dan saya memang berdepan dengan Tok Guru waktu tu. Tapi agak jarak jauh macam sini ke sana tu. Ya. Kemudian samalah dengan Baitul Salam, warnanya hijau. Ya. Lepas tu kita tengok, okey, Tok Guru nak mulakan. Tak apa ke, terang cerita sikitlah pengalaman kan. Tok Guru nak mulakan, dia adalah baca, dia zikir dia. Lepas tu kita tengok orang dah mula. Serban dia tak pakai macam ni. Ya. Buka serban dah. Okey. Serban dia tak pakai macam tu tadi. Tetapi serban yang dipakaikan macam ni. Aduh. Okey, serban tu dia pakai macam ni. Okey. Maka ditutupkan lampu, zoom, lampu terang ni tutup. Dia buka lampu, zoom, lampu hijau. Ya. Memang samar-samar. Ya, jangan buat pula kat sini. Ya. Okey. Bila dia buat macam tu, okey, dah lampu hijau, kita perhatikan, maka bila tengok semua orang tutup, kita pun tutup juga. Pasal lampu hijau dah sama-sama, tak nampak sangat. Tengok kiri kanan, dia pun tutup, kita pun tutup lah. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi petunjuk. Mungkinlah saya budak akademik satu ketika dahulu, tak bersifat taksub. Saya nak mencari kebenaran. Saya nak mencari sesuatu yang benar kan. Dan bila dah peringkat awal dah nampak benda-benda Israeliat tu, dah tak berapa nak sedap di hati, tak apalah. Maka bila dia startkan, La ilaha illallah, itu biasalah tahlil tu kan. La ilaha illallah. Cuba tuan-tuan bayangkan, waktu ni malam ni terang sangat. Okey, malam tau.
kita pun ikut la ilaha illallah. Biasa ada pernah ikut, ya, orang kata, orang Perak panggil ratib ni kan, ya, tahlil ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila dah semangat la ilaha illallah, saya waktu tu bila semangat tu saya buka, kan, saya buka nak tengok la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil tu tengok kita buat, seorang tu tengah duduk tu ke depan, alamak jin ke ni kan, tutup balik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok belah kanan pula, ya, tengok pun ada yang ke depan. Uish, mula risau. Lepas tu tengok Tok Guru kan, Tok Guru tengok aku, tutup balik kan. Sampai, ya, punya kuat, memang ratib tu punya kuat, sampai belaga kepala kan. Aduh kan, sakit kan. Buat. Lepas tu Tok Guru dah settle kan, dia hentak. Ya, hentak. Orang pun ketuk. La ilaha illallah. Dia ada satu dikatakan zuk. Ya. Ini kalimah-kalimah ni. Zuk ni dia macam dia terhilang kejap di alam dunia ni, ya. Dia merasakan keasyikan dalam zikirnya, dia akan jadi kan. Kita pun hanya tak ada apa-apa pun, ya, nak ikut orang sebelah, kita pun wah, kejahilan, Syekh. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan. Terjebak dalam benda-benda sewaktu nak mencari kebenaran. Memang terjebak, ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Ini di antara perkara yang menakutkan. Amalan-amalan yang kita sangkakan boleh mendapatkan syurga, akhirnya dimasukkan dalam neraka. Confirm bukan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara pengalaman, ya. Saya begitu bertekad memang nakkan dapat ilmu ni, ya. Yalah, kita minat kepada agama pada ketika itu, walaupun kita sekolah menengah. Nak menjadi satu cerita lagi. Itu kita ceritalah sikit, ya. Sewaktu dalam sirit menuntut ilmu ni, ialah itu pasal kita kena faham, menuntut ilmu kena tuntut kepada orang yang ahlinya. Satu. Dan kedua, menuntut dengan cara yang betul. Dua, ya. Dan bak kata Ibn Sirin, tuntutlah ilmu, kamu pilih guru, ya. Ya, kenapa? Agama, ilmu itu adalah agama. Maka tengok kepada siapa kita menuntut. Dalam peringkat itu, ya, peringkat tu kita mula membaca buku yang saya pernah cerita, sampai kisah wali-wali itulah, sampai datang bisikan tu, ya, na'udzubillah, bisikan yang cukup jahat, bisikan yang mengatakan Allah itu dua, Tuhan itu dua, yang sebab saya na'udzubillah, setengah orang yang mengamal perbuatan Islam, dia tak percaya, dia kata bisikan tak ada. Tak, saya ada, saya terasa, saya pernah menghadapinya. Dan akhirnya Allah bagi petunjuk, hanya dengan belajar Quran dan Sunnah selesai segala-galanya. Dahsyat, ya. Oleh kerana itu berhati-hati, terutamanya anak muda. Kemudian dia berubah pula, anak muda ni dia ada orang-orang yang bersemangat dalam siri menuntut agama ni, selain daripada masalah-masalah itu, semenjak mutaakhirin ini, ialah kefahaman khawarij meresap ke dalam jiwa mereka. Ini jenis semangat, ya, nakkan Islam, akhirnya tersesat jalan. Na'udzubillah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita minta lindung kepada Allah. Pertama, kejahatan diri kita, kejahilan diri kita, minta perlindungan Allah. Jangan sampai kita jahil begitu sekali, tak mengenal pencipta, apatah lagi terutamanya di hari-hari tua masih lagi tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Allahu Akbar, rugi, ya, rugi sangat-sangat. Baik, kita lihat balik ayat ini, amilatun nasibah. Kemudian Al-Bukhari berkata, Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah, kerana bekerja keras lagi kepayahan, yakni kaum Nasrani. Mereka ini adalah golongan yang tersesat, ya, golongan tersesat. Telahkan kita berkaitan dengan kaum Nasrani ini, Allah sebut, ya, Allah sebut supaya kita tidak mengikut Yahudi dan Nasrani, kerana mereka tak akan biarkan kita, lan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi' millatahum. Ya, kita ni orang Yahudi dan Nasrani tidak akan reda kepada kita.
tak akan reda sehingga kita mengikut jejak-jejak mereka. Okey. Sedangkan Allah dah menceritakan dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, kita berdoa supaya kita diberikan jalan petunjuk, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Tiba-tiba dalam isu yang terbaru pada bulan 12, 25 Disember, ada pula kalangan-kalangan ulama-ulama yang na'udzubillah min zalik, yang mengatakan, menyambut ataupun mengucapkan selamat hari Christmas tu tidak mengapa. Tuan-tuan dan perempuan, na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana hari Christmas itu adalah sambut ulang tahun Maulid kelahiran Isa yang dikatakan anak Allah. Na'udzubillah. Bagaimana pengiktirafan kita bahawa Isa itu anak Allah? A'udzubillah. Syar. Kufur. Kalimah kufur. Kalimah yang boleh membawa syirik. Oleh kerana itu cukup. Kita ni daif, lemah. Izzah kita sudah tidak ada. Oleh kerana itu kita mengikut rentak-rentak. Yang menjadi masalahnya di kalangan ulama-ulama Timur Tengah yang membenarkan. Na'udzubillah. Oleh kerana itu fitnah akhir zaman ditambah dengan satu perkara lagi yang Rasulullah sebutkan dalam Al-Quran. Imam-imam mudil yang menyesatkan. Mereka berpakaian macam kita. Lidah mereka seperti kita. Bahkan kita mengagungkan dia sebagai orang yang alim. Tetapi dia menyesatkan. Kita berada pada zaman ini. Susah ya? Susah. Bukan senang yang disangkakan kita sebagai seorang Muslim. Tetapi Alhamdulillah, pahatkan ilmu yang bermanfaat, akidah kita yang betul, supaya kita, paling kurang kita lah, dapat anak-anak kita, keturunan kita, kaum keluarga kita, Alhamdulillah. Kalau tak dapat, yang paling penting kita kena betul-betul istiqamah dia. Kena betul-betul. Kenapa? Ini di antara perjalanan yang amat menggerunkan. Di saat-saat kita berada di akhir zaman, Rasulullah telah mengistiharkan kemunculan ta'ifatun mansurah, golongan yang berjaya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiyal amrullah. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. Dan tidak ada siapa pun boleh memudaratkan mereka sehingga datang keputusan Allah. Jadi golongan ini tetap ada. Maka kita mengharapkan kita di antara golongan yang dimaksudkan. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, diberi minum dengan air sumber yang sangat panas, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dari', la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka diberikan minuman dari air yang sumbernya yang sangat panas. Mereka tidak memperolehi makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Gambaran yang Allah ceritakan dalam ayat ini, minta perlindungan dengan Allah. Kita beriman, bagi saya yakin dan tidak ada ragu-ragu dengan kemunculan hari akhirat ini. Kemunculan neraka yang Allah ingatkan kepada umat Muhammad supaya berhati-hati. Kerana apa? Padanya air-air panas yang dituangkan kepadanya untuk diminum, yang disebutkan air hamim. Subhanallah. Air yang mana kalau diminum pecah, putus urat tali usus-usus perut. Allah terangkan begitu. Kalau kena air itu di muka, hancur muka. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, peringatan demi peringatan Allah berikan kepada kita. Kenapa kita tidak memikirkan? Kenapa kita tidak kuatkan iman kita tentang kemunculan hari kiamat yang begini? Dalam ayat yang lain Allah ceritakan, termasuk mereka tidak memperolehi makanan selain dari pohon yang berduri. Mereka memakan makanan dari pohon yang berduri. Ini disebutkan di antaranya di dalam surah, cuba buka surah Saffat. Siapa yang ada Quran?
Sebentar. Surah dah lupa dah. Sebentar. Okey. Yang disebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, juzuk yang ke-27, surah yang ke-56. Muka surat 536, ayat 51 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa innakum ayyuhad dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang yang sesat lagi mendustakan benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perut-perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Ya. Ini di antara gambaran yang Allah ceritakan tentang pohon zakum. Pohon yang dikatakan buah yang berduri di dalam neraka, yang menjadi makanan ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Minta perlindungan Allah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, minta perlindungan Allah. Kerana kita tidak mampu dalam perkara-perkara yang begini. Dan kita amat mengharapkan rahmat Allah untuk menyelamatkan kita dari neraka. Jadi air yang diminum, pertama makanan yang diminum dinamakan pohon zakum. Dan air yang diminum dalam ayat ini dikatakan air hamim. Ya. Dan disebutkan dalam ayat yang lain air daripada air darah dan nanah orang yang diseksa di dalam neraka. Okey. Jadi bayangkan dua perkara ini yang mana mereka makan tidak mengenyangkan. Makanan, subhanallah, zakum yang dikatakan ya tentang kalaulah satu titik minyak zakum itu jatuh ke muka bumi lafasadat, maka hancur muka bumi ini. Bagaimana ahli neraka boleh memakannya? Tak boleh tahan lapar. Bila dah lapar nak makan, tak ada makanan, maka diarahkan makan buah zakum, buah yang berduri. Bila makan tu terasa dahaga. Bila diberi minum, air yang diminum adalah dari air hamim yang panas sepanas-panasnya. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, peringatan demi peringatan yang Allah berikan dalam ayat ini, ya, merupakan peringatan untuk kita berhati-hati. Fattaqun nari wala bisyikn tamrah. Takutlah neraka walaupun separuh biji kurma. Yakni walaupun kita bersedekah separuh biji kurma. Dengan arti kata lain, di antara amalan yang boleh menyelamatkan kita dari neraka selain daripada istighfar, ya, ialah bersedekah. Ya, bersedekahlah walaupun sedikit. Ya, jangan takut. Sesungguhnya untuk menyelamatkan kita dari api neraka, maka kita kena beramal dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari firman Allah, kita habiskan, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon berduri. Ali bin Abi Talha berkata, Ibnu Abbas berkata, yakni pohon dari api neraka. Ibnu Abbas, Mujahid, Iqramah dan Abu Jauza dan Qatadah berkata, yakni pohon shibrik. Qatadah berkata kaum Quraisy menamakan di musim semi dengan pohon shibrik. Ala kulli hal, ini adalah di antara penafsiran yang diterangkan oleh para sahabat yang besar di kalangan mereka yang terpilih. Okey. Al-Bukhari berkata, Mujahid berkata, Ad-Dari' adalah sejenis tumbuhan yang memiliki nama lain shibrik.
Penduduk Hijaz menamakan ad-dari, pohon berduri, apabila ia kering dan pohon itu beracun. Ya, ini di antara penafsiran yang dikaitkan dengan ad-dari. Jadi wallahu alam, ala kulli hal, mengingatkan kepada kita kedudukan neraka adalah satu kedudukan yang menggerunkan. Na'udzubillah min dzalik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pelihara kita ya daripada api neraka dan menjauhkan kita darinya, hatta kalau boleh tidak mahu mendengar desiran neraka itu di hari kiamat. Kerana desiran itu dah menjadi seksa bagi orang yang hidup ataupun orang yang berada di padang mahsyar. Wallahu alam bisawab. Maka kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran pada pelajaran yang akan datang ya, berkaitan dengan ahli syurga pula. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.